saya telah menulis satu artikel sebenarnya. Sila rujuk pada FB saya, iaitu faktor kuli. Ya, tiba-tiba muncul sosok tubuh yang bernama Tengku Razali, seorang ahli parlimen yang super senior, yang kita kata paling senior, berpengalaman dan sebagainya. Baik, tak apa. Dia muncul lepas pada Datuk Seri Anwar pukul 11, dia mai 2.30. Ada banyaklah spekulasi. Tapi yang penting daripada tulisan saya itu, kalau ada pun nilai berita Tengku Razali, bukan 2.30 tu saja dia jumpa. Bukan itu saja nilai berita dia. Tapi kalau tuan-tuan tengok dan amati rentetan pertemuan itu, esoknya keluar surat atau lusanya, tak silap saya, keluar surat yang dia tulis ke Yang di-Pertua Dewan, Datuk Azhar, ya, tentang satu amaran keras dia di dalam surat itu. Kenapa speaker tidak ambil perhatian serius dan keutamaan pada permohonan ataupun usul undi tidak percaya yang on record pernah dibawa oleh Langkawi 2 kali. Sekali Tuan Speaker panggil untuk bincang benda itu, tapi kemudian di overrule oleh Tan Sri Mahyudin sebagai pengurusi Dewan, dia panggil Chairman of the Dewan. Dan kemudian bila bawa lagi masuk pada sidang Jun pun sekali lagi telah ditolak oleh Speaker yang waktu itu dilantik baru. Baik. Tuan-tuan, pada masa Tan Sri Mahyudin dilantik menjadi Perdana Menteri, tidak ada siapa tahu berapa majoriti yang dia penuhi dari sudut kita kata numbers, kecuali yang kita tahu bila masa undian Speaker dia dapat 113 atau 114, gitulah dia punya numbers dia. Tapi dalam konteks diuji dengan satu usul yang terang dan jelas menyatakan usul tidak percaya, sejak 6 bulan Tan Sri Mahyudin megang jawatan Perdana Menteri, dia tidak berani terima usul itu. Dan inilah membayangkan dia sendiri tidak confident pada majoriti yang dia ada. Jadi kegagalan itulah yang menyebabkan Tengku Razali highlight kenapa Speaker tidak bawa benda ini. Dan dia mengingatkan Speaker perkara-perkara besar, iaitu pertama, Speaker tertakluk dalam memahami peraturan dan aturan Parlimen. Standing orders itu disahkan dan diberikan keabsahannya oleh Perlembagaan Persekutuan. Maka dia tidak bebas dalam konteks dia lain. Maksudnya dia juga tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan. Kedua, dia menggambarkan dan membayangkan betapa Speaker juga bertanggungjawab memastikan perkara yang vital tentang kedudukan Perdana Menteri, di mana kedudukan Perdana Menteri itu mestilah mendapat sokongan majoriti untuk mengekalkan ataupun meletakkan seseorang itu menjadi Perdana Menteri. Satu yang gagal dibuktikan oleh Tan Sri Mahyudin Yassin. Jadi hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa punya majoriti yang kukuh. Kalau 2 hari bulan adalah 2 November adalah tarikh persidangan, saya kata mungkinkah isyarat surat kuli itu nak bagi kita faham bahawa ada 2 kaedah untuk menetapkan seorang Perdana Menteri itu, dan kedua-duanya boleh berjalan serentak sebenarnya, dan boleh jadi vice versa. Sama ada yang Pertuan Agong meyakini calon ini mempunyai majoriti yang dia yakini, tidak terhalang untuk diuji di Parlimen.
oleh 222 orang ahli parlimen. Dan itulah yang terbaik. Boleh juga berlaku sebaliknya, dan saya duk baca dia akan jadi macam tu nanti. 2 November sidang parlimen. Boleh juga jadi diuji ataupun dibawa undi tidak percaya kepada Tan Sri Mahyudin Yassin. Kan kemudian dibuat pengundian. Kalau Tan Sri Mahyudin Yassin gagal mempertahankan majoriti dan betul apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim dakwa dia punya majoriti, maka jatuhlah kerajaan Tan Sri Mahyudin. Sebab Perdana Menteri jatuh, seluruh kabinet dia pun kena letak jawatan. Dan kemudian vice versa di-endorse di peringkat istana yang akan memudahkan kerja istana sebenarnya yang Tuan Agong lebih lega kalau perkara itu telah terbukti lebih awal di Parlimen 222 tadi orang, maka bila dia telah dibuktikan ada majoriti di Parlimen, pergi ke istana, perkara itu akan menjadi lebih mudah bagi yang di-Pertuan Agong. Jadi tuan-tuan, 2 November bermulanya sidang Parlimen, 6 November adalah bajet. Jadi saya sebagai orang yang terlibat dalam semua proses ini sebagai mereka yang dirampas hak mereka, mengharapkan langkah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini pertama diberikan kekuatan dan Allah memudahkan perjalanan dia, dan kami mengulangi parti amanah sejak dari 23 September ketika dia membuat pengumuman di sidang media telah menyatakan sokongan padu, dan kemudian pada mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan baru-baru ini juga mengulangi sokongan sepenuh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan usaha yang dibuatnya. Dan dari sudut moral, spiritual, kita juga bersama mendoakan. Dengan syarat kita jelas apa yang saya telah sebut sebentar tadi, mendambakan sebuah kerajaan yang baru yang terbina benar-benar di atas kepercayaan antara pemimpin dan rakyat, dan lebih penting ialah kerajaan rakyat yang menguruskan pandemik dan juga ekonomi, dan lebih memangkah kecelakaan besar yang telah diundang dari langkah Sheraton. Semoga fajar baru menyinar di bumi Malaysia yang tercinta.